Okay, Assalamualaikum. Aku tadi baru balik daripada launching Mercedes S-Class baru. Lepas tu on the way balik aku fikir-fikir lama tak update aku punya kereta kan. So hari ni aku nak cerita kat korang. Yelah sebabnya aku rasa last kereta aku punya video waktu aku tukar exhaust kan. Yang tu bulan 7, tak silap aku. Bulan 7, bulan 8. Lepas tu video latest yang last pun pasal Swissport kan. Walaupun aku compare dengan Satria Neo. Tapi kali ni back to aku punya Satria Neo. Aku cerita sikit lah. Beberapa update dari segi maintenance, dari segi kosmetik, estetik yang aku tukar pada kereta aku. Dan juga benda-benda lah pasal condition kereta aku. Jom tengok. Kita mula dari depan. Mula dari depan. Apa nak cerita kat depan lah. Okay, lampu depan aku. Jap. Lampu depan aku ni sebenarnya aku baru tukar hari tu. Tak baru sangat lah. Sebenarnya sebelum aku tukar exhaust lagi. Tapi aku tak sempat nak cerita kat korang yang aku dah tukar mentol untuk main beam tu LED. Okay, Neo banyak orang komplain. Kalau aku tengok dalam grup Neo kan, semua cakap lampu Neo malap. Lepas tu macam mana nak tukar terang LED, HID semua kan. Jadinya aku sebelum ni tahun lepas kalau korang perasan aku pernah beritahu yang aku tukar HID. Tapi HID tu mungkin sebab aku pakai yang murah punya kot, HID yang dalam harga RM100. Jadinya tak memuaskan. Lepas tu aku pun tak buat alignment. Aku tak buat proper alignment. Mungkin aku tak dapat tengok potential sebenar LED, HID tu. Jadi aku tukar terus. Aku tukar LED. Ni LED dia. Apa ni? Philips Altinon Essential G2. Ini bukan paid product. Ini bukan sponsored punya video. Aku saja nak share lah. Aku pun tak pernah pakai banyak LED. Ni LED first yang aku pakai. Dan aku tengok okey lah setakat ni. Nak tengok nyalaan dia ni. Philips Altinon G2. So kalau kita pasang ni ada bunyi. Aku tak tahu korang boleh dengar ke tak, tapi ada bunyi kipas dia. Sebab ni dia ada belakang ni dia ada kipas dia. Standard lah kan LED sebab tak ada panas. So ni dia punya nyalaan dia bagi aku cun. Putih tak putih sangat. Ada biru-biru sikit. Aku tak tukar pun lampu kecil ni sebab ini bagi aku lagi lawa kuning. Ramai yang tukar lampu kecil ni jadi LED putih, jadi biru lah. Bagi aku lah tak cantik sangat. Bagi aku lawa lagi benda tu asal kuning. So bila malam, bila macam senja, main beam tu putih, lepas tu lampu tepi tu kuning, bagi aku lagi cantik. Lepas tu nak dapat juga cutting ni. Nanti aku tunjuk kat korang insert dia punya lighting malam dia. Bagi aku okey, memang nampak cukup jauh. Tapi okey, aku beli lampu ni lebih kurang 100.5. Lepas tu aku pergi dekat kedai aksesori yang lain pula. So aku untuk buat dia punya tuning, aku nak adjust balik semula tu kan. Dia ada Yoko pakai dia punya board dekat depan tu. Yang tu lagi RM100 upah. Aku tak tahu mahal ke murah. Tapi aku nak adjust sendiri pun tak pandai. Tak ada alat-alat semua tu kan. Jadi pergi kat kedai 100. Bagi aku okey, dapat memang cutting cun. Malam memang nampak jauh, terang cun. Apa lagi high beam tak ada tukar. Radiator aku hari tu aku flush dia punya coolant. Yang tu pun aku jarang buat. Tapi hari tu aku tengok temperature okey. Tapi aku tengok masa aku nak jalan jauh, aku check nampak macam ada karat-karat sikit. Jadinya aku pun terfikir dah lama tak flush. So aku buat flushing tu standard lah RM50-60 upah termasuk tukar coolant baru semua. Tapi temperature okey je, tak ada naik, tak ada pelik temperature tinggi ke apa. Extractor yang aku tukar hari tu dia dah tak nampak stainless steel sangat. Yalah masih lagi kilat, tapi boleh nampak lah color dia macam tu sikit. Yalah ada tekan-tekan sikit kan, main red line. Bagi aku bunyi setakat ni bunyi lagi sedap lah, lagi dalam. Tapi aku belum tukar lagi tabung tengah. Aku saja buat kononnya stage by stage lah. Dan aku pun sebab untuk tabung tengah dia tu aku saja nak sebab aku tak nak buat kedai lain-lain tau. Hari tu aku tukar dia punya muffler. Mula start sekali muffler Motorola tu dekat satu kedai tu kat Kuantan. Lepas tu aku tukar extractor pun kedai sama. Jadinya untuk tabung tengah ni nanti aku nak tukar tukar dekat kedai yang sama juga. Aku tak nak macam sekarang ni aku dah balik KL, aku nak buat tabung tengah kat KL pula, tak nak lah. Aku biar kedai yang sama je. Sebab dia pun ingat, dia tahu setup aku semua.
Kalau kau nak tengok video exhaust tu, tengok yang video sebelum ni nanti. So lagi apa lagi? Air filter K&N aku tukar hari tu. K&N original. Lepas tu lepas tahun pakai aku buat semula recharge air filter. Tapi itulah isi minyak dia, buat cleaning pun semua aku buat. Aku beli produk K&N punya cleaner, K&N punya minyak, semua aku beli. Okay, bahagian engine tak ada apalah. Seterusnya aku punya brake. Brake aku tukar itu PMU ni dah lama tau. Aku tukar waktu tu mileage aku tak sampai 100,000. Sekarang mileage aku dah 200. Sekarang mileage aku 100 lebih lah kan. Aku tukar ni PMU ni tahun 2016. Kau bayang bulan 8 2016. So sekarang ni dah lebih 5 tahun tapi masih lagi tebal. Tengok. Nampak Okay, still tebal lagi. Lepas tu aku check kat kedai tayar pun, dia kata brake pad memang okey lagi. Lepas tu hari tu aku tukar aku tukar absorber depan. Aku suruh dia check juga aku punya disc. Dia kata disc okey lagi. Jadi rahsia kepada disc dan juga brake tahan lama ni, korang kena tengok video aku, heel and toe. Sebab heel and toe dan juga guna engine braking tu penting. Bukan engine braking kita bagi ada clutch slip tak engine braking sambil heel and toe, sambil ada rev matching. Benda tu penting. Drive smooth, drive jadi lagi short, lagi sporty. Lepas tu komponen-komponen drive line semua lagi tahan lama lah. Sama macam clutch aku pun, kereta aku ni dah mileage berapa jom tengok. Nanti tengok mileage kereta aku. Nampak? 184,000. 184,000 aku pakai dah. Kereta ni dah 7 tahun lebih. 7 tahun. Kalau tahun depan bulan 2 nak masuk 8 tahun dah. 184,000. Clutch masih lagi yang asal. Aku tak pernah tukar clutch. Aku bawa kereta ni hampir setiap hari. Kereta ni lah aku balik kampung, kereta ni lah aku buat family, kereta ni lah aku lenjan, kereta ni lah aku pergi kerja. Clutch masih lagi yang asal. Tak ada slip lagi. Hari tu aku suruh mekanik check pun. Dia kata clutch memang okey lagi. Dia tanya aku dah pernah tukar ke belum. Dia kata pernah tukar sekali ke. Dia pun terkejut bila aku kata tak pernah tukar lagi. Bukan nak bagi diri, tapi maksudnya yalah, benda yang kalau kita boleh bagi tahan lama kan, buat apa kita nak lanyak bagi tukar awal, betul tak? Sama macam disc brake tu. Brake tu aku pun yalah, aku balik kampung lalu dekat jalan karak, genting semua kan. Turun bukit banyak apa semua, naik bukit. Tapi yalah, cara brake yang betul, brake bila perlu saja. Yalah, cara brake betul lah. Sebab cara brake betul tu konsisten, kita tak agak-agak. Benda-benda tu dia membantu lah kau punya brake pad tu bagi tahan lama. Okay, absorber belakang aku tak tukar lagi. Mungkin aku tukar dalam 2-3 bulan lagi. Tapi tak ada efek apa-apa. Sebab hari tu aku tukar depan tu sebab depan lah yang aku rasa macam comfort dia dah tak ada. Aku rasa dia punya absorbance dia macam dah keras apa semua kan. So aku tukar depan dulu. Lepas tukar absorber depan, lepas tu aku tukar bushing apa, memang cun, terbaik. Terus rasa macam baru. Steering punya respons pun lagi sedap. Belakang aku rasa tak ada efek sangat. Tapi tukar lah bila perlu nanti kan. Apa lagi Okay, aku nak cerita pasal aku punya tinted. Tinted aku ni, aku tak tahu dia pakai brand apa, tapi tinted ni memang terbaik gila. Kereta ni aku pakai daripada asal 2014 dah nak masuk 8 tahun. Tinted yang asal masih lagi sebab waktu aku beli kereta ni, dia bagi aku tinted full lah kan. Tinted full sekeliling semua, depan belakang semua. Aku cuma tambah belakang 3 je kat sini. Yang ni aku tambah lagi bagi gelap habis dengan yang kat sini. So kiri kanan dengan belakang sini lah aku bagi gelap habis. Depan aku bagi cerah sikit. Tinted asal ni bagi aku masih lagi nampak lawa, masih lagi nampak dia punya colour macam hijau-hijau sikit. Lepas tu duduk dalam tu memang masih lagi tak ada rasa panas. Tak ada pun rasa dia punya filem tu dah mengurang ke, dah dia punya effectiveness tu macam dah berkurang ke, tak ada. Masih lagi rasa macam baru. Kalau duduk dalam pun memang tak panas. Bila kat luar panas, dia punya haba pun tak masuk dalam. Tinted bagi aku kalau lebih 5 tahun tu tak ada. Kalau lebih 5 tahun cun tu bagi aku memang bala gila. Aku tak tahu dia pakai brand apa. Aku tak tahu dia buat kat mana. Yang tinted ni salesman aku bagilah. Jom tengok sikit aku punya cat. Cat aku kat sini aku nampak macam teruk sikit lah.
Aduh, nampak. Tengok sikit. Aku fokus. Nampak? Alamak. Tapi lah kereta aku ni banyak jugalah berjemur. Aku rasa nanti kereta ni mungkin aku akan cat baru. Bukan mungkin, memang aku akan cat baru. Aku tak tahu lagi colour apa, tapi kemungkinan besar aku mungkin cat colour ni juga. Aku nak colour asal. Colour apa yang colour factory juga, canary yellow ni. Lepas tu kalau tengok Proton punya cat ni memang bukan Proton lah. Okay, sebenarnya aku punya hood ni dulu waktu ada minor accident, hood ni dah pernah tukar. So ni bukan hood asal. Tapi hantar tu memang dekat Proton punya panel. Memang Proton yang hantar dekat workshop tu. Bukan aku yang pilih panel punya. Tapi korang tengok, teruk kan, nampak? Ini aku rasa kalau biar ni memang mau karat habis ni. Nampak? Dia jauh tak nampak sangat lah. Tapi tengok dekat tu agak obvious. Padahal ni lagi baru daripada bahagian ni. Tapi teruk betul lah. Sayang aku punya stiker. Stiker ni pun aku nak cerita kat korang. Stiker ni aku buat, yelah kalau korang tengok dekat video-video aku yang awal-awal dulu, memang aku cerita lah stiker ni aku ikut Proton punya design. Kalau korang nak pergi, sebenarnya korang boleh minta dekat Motorsport Playground. Dia orang yang simpan. Sebab Proton R3 dulu 2011-2012 waktu dia orang buat dia orang punya show, punya kereta tu yang pakai stiker ni, dia orang memang hire Motorsport Playground untuk buat stiker tu. Tapi aku suruh kedai yang aku buat tu dekat Kuantan. Kedai biasa je, kedai tepi jalan, kedai biasa je, kedai bawah pokok je. Dia buat, so dia design, dia trace balik daripada gambar yang aku bagi. Tapi stiker ni memang baloi gila kot. Aku buat stiker ni 2015 aku rasa. 2015 kau bayang, dah 6 tahun lebih, nak masuk 7 tahun. Stiker ni memang tahan weh. Tak ada pun macam nak terkopak ke apa, tak ada. Nampak? Memang tahan. Kat sini semua. Lah bahagian bawah ni kan selalu terpercik air, batu semua kan. Tapi tahan. Aku tak tahulah biasa kalau korang buat stiker wrap ke benda berapa lama tahan. Tapi ni aku rasa aku buat custom ni kan. Tengok, yang ujung-ujung ni pun okey lagi. Memang okey. Aku buat stiker ni aku rasa kiri kanan tak sampai 200 lah. Tak sampai RM200. Dalam 100 lebih macam tu je, custom. Bagi aku memang baloi gila. Cuma yang stiker tu je, colour dia dah pudar. Tapi yelah kena matahari kan. Hari-hari, boleh kata hari-hari kena matahari. Apa benda aku cakap ni macam dah campur lewat pantai timur. Hari-hari terkena matahari. Dulu colour kuning ni pekat lah. Hampir sama colour dengan bumbung. Sekarang ni colour dia macam nak putih. Aku tak ada masa lagi nak tukar yang baru. Mungkin aku buat design sama juga lagi. Sebab aku suka Proton punya design yang windshield tu, R3 punya warna kuning tu. Belakang apa nak cerita. Okay, tengok exhaust aku. Daripada jauh nampak macam agak kilat jugalah. Tapi kalau tengok dekat-dekat, agak kotor lah dia punya ni. Lepas aku tukar extractor, yalah sebab dah tak ada catalytic converter kan. So semua yang gas kotor tu memang sampai ke belakang, keluar. Kalau duduk belakang, bau exhaust tu lagi kuat daripada dulu. So exhaust pun lagi cepat kotor lah. Kalau dulu aku pakai, sebelum ni aku pakai yang masa extractor standard, aku punya muffler tu 6-7 tahun memang lawa, bersih, berkilat, putih je. So sekarang memang baru pakai dalam tak sampai 6 bulan dah cepat hitam, kotor. Tapi pick up dengan bunyi tu bagi aku baloi lah. Steering aku dah nampak lah dah nampak dia punya getah tu dah semakin mengeras. Okay, kau nampak dia punya ni dah ada crack-crack sikit. Lepas tu kat sini ada yang terkopak-terkopak. Lepas tu belah sini pun sama. Nampak? Tapi bagi aku okey lagi, tak efek pada kritikal sangat, tak efek pemanduan, cuma pegang je lah rasa sikit. Itu pun tak ada apa benda sangat lah. Steering ni bagi aku tak kritikal. Aku tunggu betul-betul teruk, betul-betul hancur nanti baru aku re-wrap balik. Mungkin aku wrap lebih kurang sama juga. Nak wrap Alcantara aku takut tak tahan. Kalau aku ada kereta lain, Neo ni jadi kereta second, baru aku buat Alcantara. Kalau tak, kalau pakai hari aku akan buat leather macam ni juga, dengan benang warna merah juga. Yang tu bajet aku dalam 500 lah, kalau yang puas hati punya, yang cantik punya. Tak ada apa sangat lah dalam. Okay, aku nak cerita satu benda. Dah start ada leaking sikit.
Leaking yang yalah, kalau korang perasan kan Neo banyak ada yang leaking dekat pintu kat sini. So kalau hujan lebat kan, kalau malam tu hujan lebat gila, so dekat bawah ni akan nampaklah ada air sikit. Dia tak masuk ke dalam sana. Air tu dia bahagian atas getah tu dan keluar. Tapi kalau hujan biasa tak kena. Kalau hujan lebat sangat tu baru nampak air pagi-pagi tu. Aku tak ingat ada dekat, kalau tengok dekat grup-grup Satria apa semua tu kan, kalau Facebook, dekat grup tak silap aku ada share dia punya masalah tu dan juga ada punya solution. Solution dia simple lah, aku tak ingat lah. Macam kena tebuk sikit getah kat situ kot. Tak silap aku, getah kat area bawah tu ada kena tebuk sikit bagi air senang lalu macam mana tah. Kalau korang tahu boleh tolong share link ataupun tolong share dia punya solution dia. Thank you in advance. Dalam tak ada apa, aku punya kunci ni walaupun nampak ini kan selalu macam tak apa tahan kan, alhamdulillah okey lagi. Swiss aircon. Swiss aircon aku kadang-kadang dia dah start nampak buat hal dah. Macam contoh kalau kau on, dia tak on, kau nak tutup, dia still on. Benda ni aku tahu benda ni memang biasa. Tapi kalau rosak teruk baru buka. Sebab nak buka ni macam tak padan. Dalam ni kena ada macam dia punya board tu kan, board warna hijau tu nak kena lap balik ke apa benda. Yang tu sebenarnya pun nak buat, kalau nak tukar skirter mahal. Nak buat pun tunggu betul-betul teruk. Tapi selalunya aku guna, jarang lah. Ada kadang-kadang je dia macam tak apa nak detect. Lampu ni aku masih lagi tak puas hati. Sebab dia switch ni macam longgar. Aku tak tahulah memang masalah Neo ke ataupun kereta aku je. Tapi tengok switch ni aku tahu, aku rasa solution dia simple je. Tapi nampak kalau aku tutup ni, nampak dia macam, padahal ni dekat position off. Ni position on. Tapi nampak dia macam longgar-longgar. Kalau off, ni tengah-tengah door, sini off. Off memang off lah. Tapi kalau kat door ni pun dia macam longgar lah. Nampak? Ni bahagian on. On pun nak tak nak je. Okay. Kalau kereta goyang memang dia tutup. So aku selalu biar dekat door. Aku kena tolak ke tepi sikit je. Bagi dia ketat sikit, so dia akan stay macam tu lah. So tu je lah kot update aku untuk hari ni. Aku rasa apa plan aku lagi lepas ni? Tak ada apa. Aku mungkin plan nak pergi track day, tapi hari tu tak kesampaian nak track day. Sebab aku dah dapat slot hari tu. Aku dapat slot free untuk media bulan 8. Tapi waktu tu tengah lockdown lagi, so tak dapat nak track day. Aku rasa tak ada apa dah kot untuk kali ni. Kalau korang nak tahu apa-apa ataupun ada cadangan ataupun apa-apa pertanyaan, korang komen lah kat bawah. Oh ya, kalau korang tahu yang pasal sharing yang bocor dekat tepi pintu tu, korang share lah. Aku tak ingat lah dia punya solution tu macam mana, potong kat mana, ataupun korang share link ke. Alright, so jumpa lagi video akan datang. Thank you. Assalamualaikum.